Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Syamsul Anwar. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan mengenai kajian naratif. Okay. Naratif ni ialah satu penceritaan. Pendekatan kajian naratif ni merupakan penceritaan yang menumpukan proses menyusun urutan seperti peristiwa, kehidupan. Ia menggambarkan kehidupan individu itu. Dia mengumpulkan dan menceritakan kisah-kisah tentang kehidupan manusia itu dan menulis pengalaman seseorang. Bentuk penyelidikan kualitatif ni dalam kajian naratif berfokuskan kepada seseorang atau dua orang. Biasanya seorang. Ia mengumpulkan data mengenai pengumpulan cerita, melakukan atau bagi tahu pengalaman individu itu. Dia membincangkan makna pengalaman tersebut. Individu yang dalam bahasa kuantitatif ni dia panggil persona atau dipanggil aura dia. Dia cukup untuk mendapatkan satu penceritaan atau dua individu untuk mencipta cerita yang padu. Cohesive story. Mantap lah. Dia dikendalikan dengan temu ramah secara mendalam individu dengan dokumen yang dibaca, opposition pemerhatian untuk mencari itu tema. Dengan kata lain, kisah individu itu dengan mengenal pasti cerita itu menggambarkan pengalaman dia ataupun pengaruh ciri-ciri kehidupan dan untuk mendapatkan penafsiran makna yang lebih baik. Okey, persoalan dia, naratif ni menumpukan pada proses apa yang dapat diceritakan. Kita pilih nak buat research kan, mesti kita kena tahu satu jawapan. Jadi persoalan yang timbul yang pertama, kita nak tahu menumpukan apa proses yang dapat diceritakan dan teori apa yang berkaitan dengan ciri-ciri kehidupan individu itu. Okey, dari penguasaan knowledge, kita kena tahu juga, kena relate teori yang berkaitan dengan ciri-ciri kehidupan individu ini kan. Okey, kemudian kebiasaan interview dalam naratif ni dilakukan selama berminggu-minggu. Kita nak interview tu tak ramai, seorang atau dua orang je. Biasanya seorang. Terpulanglah kepada situasi dan kes yang kita nak refer tu. Kita nak interview seseorang tu mendapatkan apa. So, dalam kuantitatif ni, kita banyak teknik persabilan kan. Tapi, purposive tu bertujuan sangat penting. Kita refer individu itu sangat tepat. Dialah yang beri satu jawapan yang baik. Itu sebab kita refer kepada persoalan tadi. Apa yang kita dapat? Apa yang dia boleh ceritakan kepada kita? Adakah benda yang dia cerita tu ada dekat teori? So, dalam kualitatif ni, benda ni tak ada teori sangat atau perkaitan tu tak banyak ataupun confuse. Confuse ni macam kat dalam sini macam kurang jelas. Jadi, dengan melakukan temu ramah interview tu terhadap individu itu, dia akan menjadi satu penceritaan yang menarik. Itu dalam kelebihan advantage dalam naratif ni. Okey, kebiasaan interview selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan kita bayangkan nak temu ramah tu seorang tu yang dalam bidang yang tertentu, macam dia lah yang tokoh yang terbaik. Contohlah kan, dalam kes pencitraan ni kan, orang mengidap COVID-19, pengalaman penggunaan media sosial di pengajian tinggi, anak muda yang berjaya, tournament badminton baru-baru ni. Seronok kan bila kita interview anak-anak muda macam ni. Bila kita tengok pencitraan ni, macam mana dia hebat setara dengan pemain dunia. Contoh lain, kita daftar belajar degree tu bukan hari-hari, master, PhD. So macam mana kita nak ceritakan pengalaman orang yang dapat PhD? Banyak kan tengok orang cerita kerjaan PhD kan. Kalau kita tengok dekat Facebook, Instagram, kadang-kadang memang itulah jeli indah. Kadang-kadang ada yang OKU, yang slow tapi boleh habiskan PhD. Benda tu yang macam kita interview dah. Jadi penceritaan daripada satu atau dua individu dapat menggambarkan dan menjawab persoalan kita. Okey? Jadi dia terbuka dalam research ni. Janganlah ambil kelompok kemasyarakatan. Dia dalam konteks kehidupan sosial ni, siapa kita nak interview untuk mendapatkan kefahaman dan kejelasan yang mendalam dalam konteks siapa pun. Jadi kita kat sini kita kena refer kepada orang lain, partisipan yang lain. Individu yang kita interview lah untuk akan mendapat jawapan yang mendalam. Okey, sekian daripada saya. Seterusnya, kat sini saya akan mengemukakan kepincangan artikel Risman 1997 mengenai naratif dalam kerja sosial. Dalam artikel ni bermaksud naratif mempunyai cerita bukan sekadar cerita pengalaman seseorang itu, namun naratif telah menghasilkan pelbagai bidang dalam sains sosial seperti kajian mengenai pergerakan sosial,
organisasi, politik dan proses peringkat makro yang lain. Naratif ni menceritakan cerita kisah orang kan. So, bila kita menceritakan, mesti masukkan benda-benda yang macam mengingat. Lepas tu macam sesuatu benda yang menghiburkan. Lepas tu kalau tengok artikel dan slide tu, bahkan menyesatkan penonton. Maksud kat situ, satu-satu cerita benda ni boleh buat orang macam terpeso. Macam orang tu masukkan cerita dia. Macam rekod-rekod cerita lah. Sebab tu kalau kita tengok dekat slide tu, fungsi naratif ni memujuk sangat relevan untuk kerja sosial. Jadi, social worker ni akan mengambil kisah-kisah terhadap individu-individu ni kan. So, benda-benda ni memerlukan individu itu bercerita. Jadi, mesti ada cerita yang hanya ditambah-tambah atau reka-reka lah. Contohlah kan, peristiwa Mamali kat Baling di Kedah tu. Peristiwa tu ada orang cakap cerita berlaku sebab polis ada ajaran sesat. Benda tu lah yang menyebabkan suatu cerita tu mengundang kontroversi. Tak ada kesahihan ataupun tak ada berita yang tepat. Maka wujudlah pelbagai kontroversi dan pelbagai andaian. Secara ringkasnya, istilah naratif ni bermaksud apa saja dan segalanya apa seseorang itu bercakap atau mencerita secara spontan, hasilnya sekarang disebut naratif, seperti penyiar berita dan penggaji kualitatif. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Azim. Berkenaan karakteristik penyelidikan naratif, ada beberapa ciri yang ulang semula definisinya. Kajian naratif ni dia berusaha untuk memahami dan mewakili pengalaman menerusi penceritaan cerita individu. Kisah yang dihayati dan disampaikan juga oleh individu tersebut mesti ada pengalaman yang diceritakan. Selain itu, kajian naratif cuba untuk meminimumkan penggunaan literatur dan memberi tumpuan kepada pengalaman individu. Sebagai contohnya, kajian pengalaman seorang pelajar OKU yang cacat fizikal akan dimasukkan ke sekolah harian biasa. Jadinya maksud di sini adalah kita ni sebagai pengkaji naratif menceritakan lebih mendalam lagi berdasarkan cerita yang diceritakan oleh pelajar tersebut. Jadi kita nak kaji pengalaman bagaimana pelajar cacat fizikal tu lalui sebagai pelajar di sekolah biasa. Jadi seterusnya adalah bila kita lakukan kajian naratif ni, kita cuba untuk eksplorasi sebanyak mungkin dalam berusaha untuk meneroka makna pengalaman individu seperti yang diceritakan melalui kisah yang kita kaji. Contoh, apakah yang dimaksudkan oleh individu itu apabila dia menceritakan pengalaman dalam hidupnya. Selain itu, ciri yang keempat, kajian naratif cuba untuk mengumpulkan maklumat-maklumat yang dikumpulkan daripada kerja lapangan untuk kita mendokumentasikan cerita individu tersebut dengan kata-katanya sendiri. Di sini daripada penceritaan oleh individu tersebut, kita ni sebagai pengkaji tak boleh nak ubah dah. Kena sama dengan maklumat yang dikaji untuk diceritakan balik. Kalau kita nak ubah juga, mestilah menggunakan perkataan yang cantik. Sebab naratif ni selalu digunakan oleh orang sosial budaya lah. So eloknya kita kekal tanpa mengubah apa-apa konteks cerita tersebut. Takut pemahaman ni tak sama. Begitulah. Terusnya, kajian naratif juga dia cuba untuk menganalisa cerita-cerita yang dikumpulkan dengan cara yang pertama, menceritakan dan melaporkan semula cerita individu tersebut, dan yang kedua, dia mengenal pasti tema atau kategori-kategori maklumat yang diberikan, dan yang ketiga, dia membina kronologi maklumat-maklumat yang diceritakan mengenai latar masa seperti masa lalu, masa kini dan masa depan individu. Selain pada itu, kajian naratif ni dia cuba untuk meletakkan cerita dalam satu konteks latar fizikal atau latar masa. Latar fizikal di sini merujuk kepada tempat lah. Contohnya seperti sekolah pendidikan khas pelajar cacat fizikal tu. Lain pada itu, kajian naratif cuba menyatupadukan dalam usaha untuk bekerjasama dengan individu yang kita kaji semasa menulis kisah ataupun pengalaman hidup mereka. Dengan kajian penyelidikan ini juga cuba untuk menulis kajian dalam mod penceritaan yang fleksibel. Akhir sekali, kajian naratif berusaha untuk menilai kajian berdasarkan kedalaman, ketepatan,
dan realism sesuatu keadaan itu. Setiap kajian memfokuskan maklumat dalam memastikan ketepatan, seperti adakah cerita itu konsisten dengan latar masa dan sebaliknya lah. Jadi ringkasan mengenai ciri-ciri kajian naratif, contohnya daripada pengalaman individu. Individu yang dikaji, dia perlu ingat semua pengalaman hidup mereka. Yang kedua pula, mengumpulkan kisah individu. Seterusnya, naratif ada kronologi masa. Destroying, seperti kita sebagai pengkaji ni mendengar maklumat daripada pengalaman individu dan kita tulis semula apa yang kita interview tadi, dan menceritakan semula di dalam kelompok tersebut. Sensitif dan konteks or setting individu tersebut. Selalunya dalam kajian naratif ni, kalau kita pengkaji tak boleh nak bekerjasama dengan individu yang kita kaji ni, sudah tentu tidak dapat melaksanakan kajian dengan mudah lah, kerana 90% input daripada your participant. Seterusnya ialah kaedah yang digunakan oleh pengkaji, iaitu Risman dan Queenie untuk mengkaji naratif dalam kerja sosial ialah: pertama, mereka mencari jurnal artikel kerja sosial. Queenie melengkapkan pencarian literatur kerja sosial yang diterbitkan di negara-negara berbahasa Inggeris, termasuk yang kadang-kadang karya diterbitkan oleh pekerja sosial. Mereka menyenaraikan jurnal sebagai titik permulaan dan kemudian diperluas setelah berunding dengan para akademik pustakawan yang berpengalaman. Sumber internet dan penggalan data iaitu Applied Social Science Index dan Abstract and Sociological Abstract, serta rakan-rakan mereka yang biasa dengan kaedah naratif mencadangkan petikan-petikan. Petikan-petikan atau ulasan-ulasan itu kemudian dihadkan kepada artikel yang diterbitkan antara tahun 1990 hingga 2002. Dan Wisman kemudian mengemaskini pencarian dengan memeriksa semula jurnal utama hingga awal tahun 2005, dan mereka terlepas beberapa karya yang relevan diterbitkan sebelum pertengahan 1990-an. Artikel yang dapat mereka ambil adalah artikel yang menggunakan naratif dalam tajuk, abstrak atau sebagai kata kunci, dan ia muncul dalam jurnal yang dikenal pasti dengan pekerjaan sosial atau bidang yang berkaitan dengannya, seperti kesihatan atau anak-anak dan keluarga. Koleksi-koleksi karya sangat pelbagai dari segi tujuan, perspektif teori dan topik substantif. Risman berusaha melalui proses pengagihan secara beransur-ansur untuk mengambil lebih dari 200 karya yang berpotensi, relevan dan yang ditulis oleh pekerja sosial. Akhirnya, dia mengklasifikasikan artikel tersebut kepada 4 kumpulan berdasarkan tujuan: meningkatkan amalan mendidik pelajar pekerjaan sosial, refleksi di lapangan atau penyelidikan empirikal. Dia kemudian mencari corak dan titik perbezaan dalam setiap kumpulan. Seterusnya ialah corak atau pattern kerja sosial sarjana, iaitu corak kajian daripada artikel-artikel yang telah dikumpulkan. Corak atau pattern pertama ialah sebilangan besar artikel berorientasikan latihan, khususnya klinikal, dan terdapat sedikit dalam dasar sosial yang menunjukkan kerja sosial dalam hubungan. Artikel yang banyak muncul dalam penerbitan Amerika Syarikat ialah artikel kerja sosial klinikal. Dalam beberapa tujuannya adalah teoritis, iaitu kritik terhadap paradigma dominan dalam praktik klinikal, dengan argumen untuk memperhatikan makna dan konteks, kerana teori klinikal bergantung pada sejarah dan budaya, merujuk kepada Colombo 1992. Penerbitan sering disusun di sekitar kes dengan penggunaan terapi bercerita. Naratif diri individu dalam penjagaan sosial adalah fokus artikel berorientasikan praktik penulis menggambarkan, menolong klien untuk memulihkan keadaan mereka, menekankan kesan positif dari penyusunan semula kisah hidup. Kadang-kadang teori naratif kekurangan persediaan tambahan yang memungkinkan untuk merenungkan kes tertentu. Dalam artikel Australia dan UK pula, banyak pengarang membincangkan kes-kes berdasarkan
prinsip terapi naratif iaitu model kaunseling yang dikembangkan secara teori. Prinsip terapi naratif ini dikembangkan di Dulwich Center di Adelaide. Terdapat beberapa artikel baru-baru ini yang menggambarkan kerja kumpulan berdasarkan prinsip naratif. Corak kedua ialah jauh lebih kecil, berorientasikan pada masalah pedagogi. Kebanyakan muncul dalam jurnal pendidikan, pekerjaan sosial atau jurnal pengajaran dalam pekerjaan sosial dan menekankan kritikan teoritis dan amalan reflektif. Seterusnya, corak ketiga ialah terdiri daripada autobiografi. Mereka biasanya muncul dalam jurnal yang sangat khusus seperti refleksi dan amalan reflektif, di mana penulisan eksperimen bukan fiksyen kreatif digalakkan. Mereka juga menemui contoh dalam jurnal Amerika Syarikat Kerja Sosial, Social Work. Penulis adalah ahli fakulti dalam program kerja sosial, pentadbir di agensi, pekerja dalam amalan langsung dan kadang-kadang pembuat polisi. Bercerita tentang pengalaman membolehkan pencerita menarik minat pembaca secara langsung. Pekerja sosial nampaknya mencari jalan akademik untuk menggunakan bentuk naratif untuk memberi makna peristiwa yang sukar seperti yang dilakukan oleh klien dalam kaunseling. Corak keempat pula ialah artikel yang menggunakan konsep naratif dan konsep untuk tujuan penyelidikan. Mereka muncul dalam jurnal umum dan khusus yang dibaca oleh pengamal, contohnya pekerjaan sosial, jurnal kerja sosial kanak-kanak dan remaja, pekerjaan sosial anak dan keluarga, keluarga dalam masyarakat, kesihatan dan pekerjaan sosial, dan dalam jurnal yang berorientasikan penyidikan dalam perkhidmatan manusia iaitu kerja sosial kualitatif, penyelidikan kesihatan kualitatif. Terdapat beberapa karya yang ditulis oleh pekerja sosial dalam sains sosial, jurnal feminis dan kualitatif, serta penerbitan khusus Narrative Inquiry. Hai, saya Muhammad Subhan. Saya akan menerangkan 3 contoh yang diberikan oleh Usman and Queenie dalam artikel tersebut. Walaupun terdapat banyak persamaan di antara ketiga-tiga contoh tersebut, penyertaan soalan yang diberikan adalah sangat berbeza, menangani pelbagai jenis teks naratif dan menggunakan bentuk analisis yang berbeza. Yang pertama sekali, meneliti penyertaan pekerja sosial dalam pembinaan naratif dengan peserta penyelidikan. Yang kedua, naratif mengenai pengalaman klien. Dan yang ketiga, naratif mengenai klien yang dikembangkan oleh profesional dalam pertemuan pasukan. Okey, yang first ialah temu bual penyelidikan, makna dalam konteks Cynthia. Okey, Cynthia Poindexter telah menemu bual dengan pasangan heteroseksual Afrika dan Amerika yang bergelut dengan kesan jangkitan HIV dan suntikan heroin. Okey, semasa menemu bual, beliau sedang menyelesaikan karangan risalah dalam pekerjaan sosial. Okey, ketika itu pasangan yang ditemu bual dia yang dinamakan Art and Jane menggunakan perkataan sakit, misalnya dalam 6 cara yang berbeza sepanjang perbualan, iaitu sakit merujuk pada tekanan fizikal, kesan sampingan ubat-ubatan, penyakit HIV, gejala yang berkaitan dengan HIV, penolakan heroin, ketiadaan heroin dan penyakit bukan HIV. Okey, semasa menganalisis bagaimana perkongsian komunikasi berkembang di antara para peserta, lapisan makna yang pelbagai dan kompleks dari masa ke semasa, konteks semantik yang memberi makna kepada kita masing-masing tentang makna sakit pada saat tertentu. Dalam komunikasi, kata lain muncul berulang kali ialah penyembuhan yang berubah makna dengan konteks. Sebab kalau sakit mesti ada penyembuhan kan. Okey. Penyembuhan boleh dianggap sebagai sakit. Ini bermaksud membuang penyakit yang pernah ada lah. Okay. Tapi bahasa menyembuhkan memberi beberapa makna kepada Jane dan Art yang mengungkapkan harapan dan pandangan dunia mereka. Pada masa yang berlalu, perkataan itu merujuk pada mimpi bahawa semua orang dengan HIV akan diselamatkan. Dan Art berharap bahawa secara khusus akan terhindar dari HIV dan sebagainya. Okay, dalam artikel ini terdapat juga contoh yang daripada Phil Martin menerangkan teknik yang beliau panggil scribing langsung yang mula dikembangkan dalam amalan kerja sosial sebagai kaedah untuk menyuarakan pendapat yang tidak diketahui untuk perubahan sosial itu berlaku. Okay, tulisan langsung terdiri daripada manuskrip
menginstruksikan perkataan yang diucapkan ke dalam komputer semasa pembicara memerhatikan skrin dan mengubah teks seperti yang diarahkan. Beliau telah memindahkan teknik ini ke karya pendidikannya, di mana ia terbukti berkesan dalam menyokong golongan muda untuk memberikan naratif yang jelaslah mengenai pengalaman mereka dalam kehidupan yang kompleks ini. Okay. Beliau berpendapat bahawa teknik ini banyak kemungkinannya untuk menyesuaikan diri dengan bidang pendidikan dan praktik lain. Penyelidikan ini juga disisipkan secara mendalam secara falsafah dan praktikal dalam projek sebelumnya, di mana orang muda dalam proses meninggalkan penjagaan kebajikan kanak-kanak menghasilkan cerita yang direkam audio dan ditranskrip, diedit dan dianalisa oleh pemuda dengan kerjasama dengan panduan dan akhirnya diterbitkan dalam bentuk buku. Okay, seterusnya, tujuan asal adalah untuk kegunaan kisah peribadi sebagai teks untuk mengajar kemahiran literasi. Okay, banyak juga golongan muda merasa sangat yakin bahawa fail kesejahteraan kanak-kanak salah menggambarkan realiti mereka, dan mereka menggunakan penulisan secara langsung untuk menyusun ayat dan akan ditambahkan ke fail mereka untuk membetulkan dan menambahkan rekod kajian. Okay, kadang-kadang mereka menambah kepingan yang hilang ke dalam dokumen yang terdapat dalam fail. Sebagai contoh, sebab mereka bertindak pada waktu tertentu adalah kerana mereka dianiaya secara seksual. Oleh kerana sesiapa sahaja yang boleh menulis dengan bantuan penulisan langsung, penulisan menjadi semakin meningkatlah diterima sebagai kaedah untuk melakukan kerja terapi. Okay, contoh seterusnya ialah Susan White, yang mana seorang akademik kerja sosial Britain mengkaji bagaimana hubungan antara profesional dalam pertemuan pasukan dalam pusat kesihatan kanak-kanak menggunakan naratif. Okay. Maksudnya, bagaimana kumpulan profesional iaitu doktor, pakar pediatrik memberitahu kes kesihatan kanak-kanak itu dengan cara yang meyakinkan pendengar, iaitu pekerja sosial lah dan profesional lain. Dan bagaimana rumusan dibuat. Contohnya macam bagaimana peranan doktor itu sebagai profesional yang menceritakan kepada pekerja sosial tentang pengalaman atau keadaan kanak-kanak yang di-abuse oleh ibu bapa budak tu. Okay, pendekatan etnografinya bergantung pada transkripsi terperinci mesyuarat pasukan dan penyampaian yang panjang petikan yang menggambarkan amalan naratif yang digunakan oleh profesional, iaitu doktor, pekerja sosial dan lain-lain. Okay, jadi melalui contoh-contoh yang telah saya berikan dalam artikel tersebut, kita boleh kaitkan beberapa cabaran yang dihadapi oleh pengkaji yang memilih naratif ini sebagai reka bentuk kajian mereka. Okay, bagi mengkaji sesuatu isu yang sudah dikenal pasti itu, pengkaji memerlukan atau harus memperolehi sejumlah maklumat yang banyak mengenai pengalaman hidup individu itu bagi melengkapkan kajian sedia ada. Jadi hal ini memerlukan pengkaji sentiasa mengikuti perkembangan klien dari semasa ke semasa agar memperolehi banyak maklumat lah ataupun dapatan kajian yang baik. Okay, selain itu, berdasarkan temu bual yang dilakukan oleh watak dalam artikel tadi bernama Cynthia, di sini kita dapati di mana seseorang pengkaji itu memerlukan pemahaman yang jelas terhadap isu yang dikaji. Hal ini kerana pengalaman yang dialami oleh seorang individu itu kadang-kala sukar untuk kita fahami disebabkan oleh masalah mereka yang kompleks ataupun jalan hidup mereka yang berlainan daripada pengalaman kita. Jadi memandangkan masalah pemahaman yang ini menjadi kebiasaan menjadi masalah terbesar bagi pengkaji. Mereka perlu sentiasa peka dengan maklumat yang diceritakan oleh klien dengan mencatatkan segala maklumat yang diberikan bagi mengelakkan sebarang kekeliruan itu berlaku. Oleh itu, kekurangan yang dihadapi oleh pengkaji juga adalah mereka perlu aktif dalam mengkaji sesuatu isu itu. Hal ini bertujuan bagi membolehkan pengkaji itu terus berhubung bersama dengan klien bagi mendapatkan hasil atau maklumat yang diperlukan. Mungkin kegagalan untuk menemu bual boleh menyebabkan kajian mereka itu menemui jalan buntu ataupun tergantunglah tanpa kesudahannya.
Oleh itu, pekaji perlulah sentiasa memeriksa perkembangan kajian yang mereka lakukan bersama klien dan memaskini sebarang maklumat penting yang didapati melalui hasil. Seterusnya ialah kelebihan menggunakan kajian naratif. Yang pertama ialah menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai sesuatu cerita yang diceritakan oleh klien. Klien dapat menceritakan dengan bebas apa yang diingini, harapan dan meluahkan masalah dalam kehidupan mereka. Yang kedua, pengkaji dapat menjalinkan hubungan yang rapat dengan responden. Hal ini kerana terdapat beberapa kajian yang memerlukan masa yang lama untuk mendapatkan maklumat, maka hubungan antara pengkaji dengan orang yang dikaji akan menjadi rapat. Yang ketiga ialah kemahiran komunikasi pengkaji dapat digunakan dengan baik. Pengkaji yang mempunyai kemahiran komunikasi yang baik akan mudah mendapatkan maklumat daripada responden. Kelebihan yang seterusnya ialah yang keempat, hasil kajian dapat memberikan inspirasi kepada orang lain. Hal ini kerana membaca kisah kehidupan sebenar orang yang berjaya atau luar biasa sering mempengaruhi, memotivasi atau memberi semangat kepada pembaca. Secara kesimpulannya, apa yang saya dapat simpulkan di sini, seperti yang kita tahu, kajian naratif adalah satu reka bentuk kualitatif yang khusus di mana cerita dapat difahami sebagai teks bertulis daripada perbualan antara pengkaji dan juga individu yang dikaji, dengan mengambil kira peristiwa-peristiwa ataupun tindakan-tindakan yang berlaku dalam hidup individu tersebut dengan saling berhubungan antara satu sama lain. Lebih memfokuskan kepada single person sahaja. Dia mengumpulkan data menerusi cerita-cerita dan melaporkan pengalaman individu itu. Reka bentuk dalam kajian naratif ini adalah metod yang diguna pakai oleh pengkaji dalam bidang sosial bagi menceritakan pengalaman seseorang individu. Ia juga melibatkan perbuatan menceritakan semula cerita itu yang kita kumpul dan dengar daripada partisipan tersebut dalam bentuk storytelling. Sekian dulu dari saya. Terima kasih.